Sekarang ni saya tengah tumis bawang putih, bawang merah, bawang besar yang saya telah pisah. Lepas tu saya tumis, mula-mula kita bubur minyak panas, kita tumis kulit kayu manis, bunga lawang. Lepas tu apa lagi, biji telaga kan, lepas tu bunga cengkeh. Tumis nanti dulu, lepas tu masukkan bawang. Tumis. Ni saya guna minyak biasa sikit dan campur dengan minyak sapi, baru dia jadi sedap. Lepas tu saya masukkan serai, batang dengan sikit lengkuas. Kita sekali dengan bawang tadi tu. Dia nak buat kurma daging. Lepas tu kita masukkan bawang kering, cili kering 6 biji ke 7 biji ke, kita potong dulu. Lepas tu kita masukkan cili kering tumisan tadi untuk bagi dia rasa pedas-pedas sikit kan. Potong 2 saja. Lepas tu bila kita tumis dah nampak garing elok semua tu, cabai pun dah masuk, kita masukkan rempah dia pula, rempah kurma. Ni saya guna dua paket sebab nak bagi pekat ikan, bagi rasa sedap. Rempah kurma tu kita bancur dulu, kita bancur dengan sikit ayam. Macam kalau kita buat gulai ikan kan, ada rempah kan, kurma pun dia ada rempah dia juga. Saya guna 2 bungkus, nak guna sebungkus pun boleh, tapi saya lebih suka guna 2 bungkus sebab bagi rasa betul-betul kurma lah, rasa nikmat dia tu. Kalau rempah dia banyak kan, rempah kurma dia tak pedas. Untuk bagi dia rasa pedas sikit tu lah ni saya masukkan cili kering tu. Tapi cili kering ni jangan tumbuk pun, cuma potong 2 je. Kalau tak mau potong pun tak apa. Kita tumis lah, bagi rempah yang masak macam rempah gulai tu lah. Daging tu saya potong besar-besar 4 jari, tebal-tebal sikit. Lepas tu daging tu saya bubuh dalam pressure cooker dulu sebab nak bagi lembut. Kalau kata siapa tak mau bubuh dalam pressure cooker, tak apa, dia boleh masukkan daging terus. Cuma beza tulang pressure cooker tu sebab nak bagi cepat masak je kan, sebab tak mau lama. Kalau kata siapa yang tak ada kerja tu, tak apalah, boleh masak daging macam biasa, tak payah bubuh, tak payah masak daging dulu, tak payah rebus daging dulu. Kena tunggu bagi rempah tu masak betul dulu. Okey, kurma saya dah tumis dah, dia tengah tumis. Lepas tu nak bagi rempah dia masak sikit lagi. Lepas tu kita masukkan, kalau siapa yang tak mau rebus daging dulu, bila bubur kurma macam ni, rempah dia dah masak, dia boleh terus masukkan daging lah. Terus masukkan daging supaya daging tu sebati dengan rempah tu. Masukkan daging lah. Ini saya masukkan daging. Lagi ni saya ambil, lagi ni saya dah rebus dah ni. Okay. Boleh masukkan ubi kentang. Jadi lah ni kita boleh masukkan ayam ya. Kalau kata kita masukkan ni saya masukkan ayam daging lah, ayam rebusan daging lah. Kalau kata siapa yang tak guna daging rebus tu, dia boleh guna ayam panas, masukkan ayam panas. Dalam masakan kita, kalau kata masakan tu tengah
telah ditumis ke, telah direbus ke, apa-apa semua. Jangan guna air pahit nah, jangan guna air sejuk nah, guna air panas, air masak ataupun air tapisan. Sebaik-baiknya guna air panas sebab nak bagi suhu dia sama balik macam yang tengah mendidih tu. Ni tak masuk santan lagi. Sekarang ni saya nak masukkan santan 100 ml. Masukkan santan separuh dulu. Ni kotak kecil lah. Masuk separuh dulu supaya dia boleh sebati setelah masuk dalam daging tu. Daging tu jadi lembut lah bila ada santan. Saya tukar payung besar sikit lah. Lepas tu bila dia mendidih kan, kita masukkan garam, gula dan serbuk berasa.
Okey, untuk cepatkan daging tu empuk, saya tudung ya. Sebab kalau daging nak bagi cepat empuk dia kena tudung. Tapi kalau masakan lain, saya tak tudung. Dan masakan lain-lain memang saya tak tudung. Sebab bila tudung tu dia akan merubahkan rasa. Sebab bila tudung tu wap tudung tu dia akan masuk balik dalam kuah atau makanan kita tu, menyebabkan rasa tak sedap. Jadi saya kalau masakan lain-lain saya memang saya masak macam tu je, saya tak pernah tudung. Kalau daging kena tudung juga sebab nak bagi cepat masak kan. Tapi kalau rendang saya tak tudung no. Kalau rendang saya tak tudung. Saya kuali tu biar terbuka macam tu je. Sebab tak mau bagi kuah tu masuk dalam rendang, memang tak sedap. Wap tu masuk dalam rendang balik, tak sedap. Sekali-sekala tu kita buka lah tudung no. Macam mana keadaan dia. Nak kacau-kacau sikit ke. Kacau sikit ke kan. Kalau ubi tu dah empuk kita angkat. Saya nak bagi daging tu empuk dalam kuah yang sedap kan. Jadi kita tudung semula, kita tunggu lagi 2 minit. Kita tengok kuah dia pekat. Okey, kuah dia dah pekat sikit dah. Dan daging tu dah nampak empuk dah. Cuma bila daging, ingatlah bila daging dah empuk sangat-sangat lah tu, baru kita masukkan baki santan tadi. Sebab bila daging dah masak lembut elok, jadi kita masukkan santan dan senyap lebih-lebih tu. Jadi kita tambah masak lagi dalam 10 minit. Jadi kuah tu memang dia akan jadi pekat, sedap, ikat gitu. Ni saya masukkan rasa gula hitam. Jadi saya masukkan bawang besar 2 biji. Bawang besar ni tak payah dia tak kepala. Kalau nak belah 2 sikit tu boleh lah. Macam tu. Jadi kita masak kita sampai bawang tu layu lembek lah. Macam tu. Itu kita masukkan. Saya masukkan susu cayak. Saya masukkan susu cayak. Susu cayak ni tak perlu banyak lah. Kecuali kalau kita nak kuah banyak, masukkan susu cayak banyak. Saya masukkan susu cayak sikit je. Sebab nak bagi sedap. Jadi dia sedap lah lagi. Dia pekat sedap lagi. Itu kita sambung masak lagi. Jadi resik ni kita jangan masukkan lagi tau. Ni resik saya guna 2 sudu besar no. Resik jangan masukkan lagi. Sekali lagi bila benda ni dah masak cantik, semua kuah dah sedap, elok, pekat, ikat, baru kita masukkan resik. Dengan kita masukkan semula ubi kentang yang kita angkat tadi tu. Jadi lah ni kita nak sambung masak lagi lah. Kita sambung masak lagi dalam 10 minit ke 15 minit lah. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana pekat kan. Bawang tadi pun dah lembut. Bawang tadi saya masukkan 2 biji. Bawang tu belah lah. Belah 2 ke. Belah bagi pipis tu pun tak apa. Tak bagi pipis pun tak apa. Itu last sekali kita masukkan resik. Lepas tu kita biarkan 5 minit. Ini baru kita masukkan ubi kentang tadi. Ini tak payah tudung lah. Kita cuma kena kasih kacau lah. Sebab takut dia hanyut. Okey. Resik ni
basic lah. Kurma ni dia dah masak lagi. Cuba tengok kuah dia pun dah berubah color kan. Okey. Kemudian yang last sekali tu bila dah korang pun dah masak elok dah, kita masukkan balik ubi kentang. Maka dah siap lah. Dah siap dah. Cuma lah ni kita masak lah dalam 5 minit supaya kuah tu meresap disebati dengan ubi kentang juga. Bawang tadi pun dia dah lembut dah. Bawang mana bawang? Kan 5 minit je. Kau suka lah 5 minit ke 10 minit ke. Nak bagi sebati kuah dengan ubi kentang tu semua sedap dah tu. Kita tutup lagi. Dah siap. Kerisi kurma. Ni ubi kentang. Ni daging. Bawang saya masukkan 2 biji. Bawang tu dah lembut dah tu, masak dah tu. Kalau bawang nak masuk awal sikit pun boleh, bagi dia lembut. Dalam saya buat kurma, saya guna lengkuas dengan serai, serai dengan lengkuas. Lengkuas tu saya tumbuk-tumbuk sebatang. Lengkuas tu saya iris nipis-nipis dalam dua atau 3 irisan kan. Kemudian bila kita dah masukkan rempah, dah masukkan ayak kan, dah jadi kuah semua, baru kita masukkan serai dengan lengkuas tu. Jadi dia rasa sedap lagi lah kan. So, dia rasa rempah serai lengkuas tu sedap tu. Kurma, sebetulnya kurma dia kena pekat macam ni. Dia jadi kuah sikit-sikit je. Jadi bila kita bubuhkan nasi panas tu, memang sedap jadi pekat kuah dia tu. Kuah dia tu jadi kuah dia tu dia palut cantik lah dekat nasi, sedap. Tu kita nak apa? Nak gigit daging tu, kita salut dulu daging tu dengan kuah dia, baru kita makan. Sedap. Dah siap tu. Kalau siapa nak bagi kuah tu kering lagi, dia boleh terus masak sampai jadi kuah tu agak kering sikit lah kan. Jangan bagi kering sangat-sangat. Ni pun saya akan masak lagi sikit dalam 10 minit sebab saya nak bagi kuah dia pekat kering elok tu kan. Kalau siapa ni suka kuah banyak, macam ni pun dah elok lah. Macam ni pun dah itulah. Saya punya kurma daging sedap sangat-sangat. Kurma daging guna susu cariak, guna santan, guna serai lengkuas, guna 4 sekawan, guna rempah kurma 2 bungkus. Sedap. Barulah pekat-likat. Kalau kita pergi kenuri-kenuri dalam kampung kan, kurma, mereka tak buat kurma cariak, tadi buat kurma pekat macam ni. Buat kurma pekat macam ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni kurma daging. Kurma daging ni dah masak dah.
Dah masak dah. Daging dah lembut. Saya masukkan bawang besar 2 biji tanpa diiris no. Cuma belah 2 saja. Kemudian saya masukkan serai, halia, lengkuas, bawang putih, bawang merah, bawang besar. Itu masuk macam-macam lagi lah kan. Nak bagi sedap. Resepi lengkap saya masukkan dekat YouTube-nya. Jadi tolong tengok resepi lengkap dalam YouTube sekejap lagi lah. Sebab saya pun tak belum. Buat kurma kena bagi kuah pekat macam ni. Baru sedap dia berpalut cantik dekat nasi tu. Tu berpalut cantik dekat daging. Daging ni tapi dah kuah pekat kan, jadi cantik. Nampak cantik. Tu palut cantik. Ni saya guna santan sekotak, dan bila dah masak saya masukkan santan cayak. Masukkan sikit je dalam setengah cawan je. Saya guna minyak biasa dan minyak sapi. Terima kasih.